You feel so lost. السلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور إسلام مسلم رأينا Hadirin dijawab dulu. Datuk Ustazah Siti Nurbahiyah binti Mahmud. Yang berbahagia Ustaz Badli Shah bin Alauddin. Yang berbahagia Ustaz Wan Akasyah bin Wan Abdul Hamid. Pemimpin atasan Kulim Malaysia Berhad, wakil-wakil syarikat yang hadir, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya kita dapat bersama-sama bagi meraihkan program motivasi kekeluargaan Haiti Kulim Malaysia Berhad 2014. Selamat datang diucapkan kepada sekalian yang hadir pada petang ini.
Muhammad dan isteri, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada petang ini bersama kami sembang santai pasangan semanis kurma dan sahabat tetamu semanis kurma. Ya, jauh datang ya. Ustaz asal daripada Kedah, Ustaz Bat datang Pahang, Ustazah daripada Pulau Pinang, ya. Tapi Ustaz ni duduk di KL dah hampir 30 tahun. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada petang ini tuan-tuan dan puan-puan menjemput kami bertiga, ya. Iaitu sebelah kanan saya tuan-tuan puan-puan dikenal dan memang selalu kami berada di pentas-pentas forum, ya. Ustaz Badli Syah Alauddin daripada Pahang, dan sebelah kiri saya tidak lain dan tidak bukan isteri saya Ustazah Siti Nurbahaya binti Mahmud. Dia Datuk Ustaz Datin. Kembali ya ada. Alhamdulillah pada petang ini kita akan sembang kenaan dengan tajuk yang tuan-tuan dan puan-puan pilih, iaitu Mentaudalani Kepimpinan Rasulullah SAW. Dan jika kami datang jauh, forum kita ataupun sembang santai kita mungkin lama sikit lah. Mungkin dalam ke-7 kita berhenti ke. Boleh tunggu ke? Tunggu ke kami balik dulu, ya. Tuan-tuan puan yang dirahmati Allah sekalian, kita dah tahu bahawa Nabi Muhammad ini merupakan contoh tauladan dalam semua bidang. Sama ada Nabi seorang pemimpin, Nabi sebagai seorang ketua keluarga, seorang sahabat, seorang majikan, seorang ayah, seorang datuk, seorang anak, semua ada pada Nabi SAW. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sesungguhnya engkau yang Muhammad mempunyai akhlak yang terlalu agung. Allah yang puji Nabi. Sebab itu dalam kehidupan kita, kalau kita nak bahagia, kalau kita nak tenang, nak mendapat kejayaan, Nabi sebagai contoh dalam semua bidang. Apa juga. Sebab itu petang ini kita bincang macam mana kita nak ikut Nabi. Nak buat macam Nabi buat. Sebab Allah sebut kalau kita sayang Nabi, ikut Nabi. Sayang Allah, ikut Nabi. Dan akhlak yang ada pada Nabi ini sesuai pada kita. Sebab Nabi juga merupakan hamba Allah, manusia seperti kita juga. Justru sebagai mukadimah, Ustaz minta Ustaz Badli Syah untuk menguraikan, nak sembang kepada kita petang ini tentang apa yang dikatakan Mentaudalani Kepimpinan Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada kanda saya Al-Fadhil Ustaz Wan Akasyah Wan Abdul Hamid selaku moderator majlis. Seterusnya rakan bicara wara yang bahagia Datuk Siti Nurbahaya Mahmud. Seterusnya Kulim Managing Director Tuan Haji Ahmad Muhammad, rakan-rakan dari Kulim, daripada Kulim Malaysia Berhad dan Berhad, dan juga kepada seluruh para peserta ataupun tuan-tuan puan-puan dalam majlis Haiti pada kesempatan petang ini. Ayat yang dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz sebentar tadi, Al-Qalam ayat yang keempat, yang mana Allah seakan-akan kagum dengan akhlak yang dimiliki oleh baginda Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Ulama tafsir yang menafsirkan ayat ini menyatakan antara perkara yang Allah, kita kata seolah-olahnya kagum kepada baginda Nabi, adalah akhlak baginda itu tidak ada pada orang biasa. Akhlak ni apa? Akhlak ini benda cantik. Benda cantik semua orang suka.
Macam contoh bunga. Kenapa orang suka bunga? Sebab bunga cantik. Disebabkan bunga cantik, orang abadikan. Tengok atas pentas koram, orang taruh bunga. Orang tak taruh periuk belara dan juga krim karamel yang tak sempat kami makan itu. Orang letak bunga. Ibu-ibu termasuk datuk pun pada tengah petang ini pakai baju kurung. Semua gambar bunga. Tak ada gambar laptop ke iPad, iTab, walaupun kaki gadget semuanya. Artinya benda cantik orang abadikan dalam kehidupan. Tapi Nabi punya kecantikan akhlak itu, kalau ikut surah Al-Qalam ayat 4 kata ulama, ada satu perangai Nabi yang tidak ada pada orang lain. Dia ni cara dia menyambut sahutan, ada menyambut panggilan orang itu sangat berbeza. Kalau orang panggil yang memanggil isteri dia, misalnya ya Rasulullah, panggil kepada baginda Nabi, Nabi akan sahut labbaik. Dianya saya datang, kami, gitulah. Kalau yang memanggilnya sahabat-sahabat, ya Rasulullah, pun Nabi jawab labbaik. Kalau yang manggilnya kanak-kanak kecil, ya Rasulullah, labbaik, sama saja. Hatta yang memanggilnya musuh-musuh dia, Muhammad, orang gila, labbaik, sama, tidak ada perbezaan. Ini manusia biasa memang tidak ada. Tidak ada perangai begini. Kita lah tak payah tunjuk pada orang. Kita sendiri kalau yang memanggil itu kita ada kira-kira, ada kepentingan, sudah pasti kita menyahut dengan penuh penghormatan. Apa khabar? Oh, apa alhamdulillah Datuk. Mesti ada bunyi cium mereka. Absal sebab Datuk tu kita ada kira-kira nak benda dengan dia, nak projek, nak macam-macam. Tapi kalau yang manggil tu orang biasa-biasa, "Mari projek." Itu ialah kita sahutan. Hatta dalam rumah tangga saya kira Datuk akan lebih dalamkan lagi. Dalam rumah tangga pun kalau panggilan suami dan isteri itu, suami isteri memanggil suaminya, "Bang, oh bang." Baru kahwin semua bang belakalah. Suami akan menjawab, "Ya sayang, ada apa darling, ada apa baby, ada apa honey." Sebab baru kahwin. Lama-lama suasana yang manis-manis ini tidak ada. Sebab mula-mula kahwin saja manis-manis. Lama-lama tak ada dah yang manis, tinggal kencing manis saja. Sebab kata budak sekarang, baru kahwin dia panggil proposal ring, nak bertunang engagement ring, bila nak kahwin wedding ring, bila dah kahwin suffering. Itu ramai orang istilah. Ada saya pernah jumpa, dia panggil suami dia, bang. Dia memang panggil suami dia, abang. Isteri dia, suami dia agaknya dah serabut lah, panggil abang. Dia pergi depan isteri dia, dia komat. Allahu Akbar. Isteri tanya ngapa abang komat? Awak bang, saya komat lah, kata dia. Dia dah main-main macam tu, dia dah tak apa nak melayan lagi lah bahasa ubah. Tetapi baginda Nabi itu sama saja, panggilannya siapa yang memanggil, labbaik. Sebab itu saya kira dalam tajuk perbincangan kita malam petang ini, meneladani kepimpinan, meneladani daripada sirah Rasulullah SAW. Sebagai permulaan perbincangan, ingat, tak semua sunnah Nabi kita boleh ikut 100% atas kelemahan kita. Namun bagi kita umat Nabi ini, kalau tak dapat amal semua, dapat tiru sikit-sikit pun jadilah. Sebagai contoh, hari ini kita makan, kita datang Haiti. Tadi kita makan tadi ada sotonya, ada pasembornya, ada mie goreng mamaknya, ada ikan masin filet, ada sate ayam, sate daging, makanan. Maknanya makanan kita petang ini tak ada ikut sunnah. Tapi adakah berdosa kita makan hari ini? Tak, sebab perut kita sesuai makanan ini. Nabi makan kurma. Dia bukan semanis kurma. Nabi makan kurma. Jadi kalau buat Haiti, buat hidang kurma, semua orang menyandau begini ya. Dia nak makan kalau kurma ni. Sebab maknanya isteri juga merupakan pemimpin dalam rumah tangga. Yang seterusnya, yang keempat, kata Nabi SAW, seorang khadam ataupun pembantu adalah pemimpin dan bertanggungjawab atas harta majikannya ataupun ketuanya. Maksudnya apa? Maksudnya siapa sahaja yang memegang jawatan sebagai pembantu, ia juga adalah pemimpin dan dia wajib
syik melaksanakan tugas yang diberikan oleh majikannya. Tak bolehlah bos bagi kerja dekat kita, bos ada 2 tangan, bos ada 2 kaki, bos ada mata, bos ada semua, bos buat sendiri. Bos marah tak kalau macam tu? Mestilah marah, sebab setiap kita adalah pemimpin, kita ada tugas dia tersendiri. Yang terakhir sekali, yang kelima, kata Nabi SAW, dan seorang anak lelaki adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap penggunaan harta bapaknya. Maknanya anak-anak kita, terutama sekali anak lelaki, kata Nabi SAW, adalah pemimpin, menggantikan kita sebagai ayah, sebagai ibu. Bila kita dah tak ada, anak lelaki kita lah yang kita mengharapkan untuk uruskan keluarga kita, terutama sekali harta benda yang dimiliki oleh kedua ibu bapa. Sebaik saja mak ayah meninggal dunia, dan anak-anak inilah bertanggungjawab untuk menjaga maruah dan kehormatan ahli keluarga, terutama sekali jangan aibkan ibu bapa. Maksudnya kita sebagai ayah dan ibu dalam kesibukan kita bekerja, didik, bimbing anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh, untuk menjadi anak yang soleha, yang kita mengharapkan anak-anak inilah suatu saat, suatu ketika akan membuka pintu syurga, mempersilakan kedua ibu bapanya masuk di dalam syurga kekal abadi untuk selama-lamanya. Jangan lepas pandang kelima-lima insan yang Nabi sebut dalam hadis tadi, yang pastinya pemimpin yang amanah, pemimpin yang taat kepada Allah, cinta Rasulullah SAW. Pemimpin inilah yang dekat di hati manusia. Macam TV 9 pula, dekat di hati, ya. Dan selepas ini Ustazah ada cerita lagi, doa pun ada. Nak dengar lagi ke tak nak? Gosok baju dengan setrika. Ustazah berehat seketika. Pastikan jangan ke mana-mana. Jangan belah dah, ya. Sabar yalah, ya. Itu Ustazah memang dia cakap laju, ya. Dia tak ada Ustaz cakap satu-satu, ya. Itulah sebenarnya semua orang komplain kenapa Ustazah cakap banyak. Sebab Ustazah memang dia laju, dia tak ada slow, ya. Kalau slow dia point dia hilang, dia mesti straight, mesti laju, ya. Macam Ustaz tak boleh macam tu, ya. Nanti Ustaz tersasun. Baru ni bab kita sembang bab menjaga aurat ketika bersalin, Ustaz tersasun. Ustaz kata suami mengandung pula. Sebab laju sangat. Okey, kita habis pusingan yang pertama, kita akan masuk pusingan yang kedua. Kita ada 10 pusingan, ya. Pusingan yang kedua. Okey, untuk kita bincang untuk pusingan kedua ni, kita nak minta Ustaz Badli Shah terangkan kepada kita, jelas kepada kita tentang ada 4 sifat yang wajib ada pada Nabi, ya. Iaitu yang pertama sekali amanah, fatana, bijaksana, jujur dan menyampaikan. Dan sifat-sifat ini bila ada pada Rasul, perlu ada pada kita. Dan apakah yang boleh kita taudalani dari sifat Nabi ini untuk kita menjadikan kita yang terbaik? Karena kalau boleh kita nak menjadi orang yang terbaik. Ya Allah sebut dalam Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu umat yang terbaik yang dikeluarkan di atas muka bumi Allah. Dan cara untuk jadi yang terbaik ialah kita mengikut sifat yang ada kepada Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Terima kasih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Ramai orang hari ini atau banyak syarikat-syarikat, bahkan jabatan kerajaan dan kementerian berusaha untuk nak buat macam-macam kaedah untuk meningkatkan kualiti pengurusan. Ada yang buat program seperti 5S misalnya. 5S itu Jepun, seiri, seiton, seekon, apa pun kita pun tak tahu. Kalau cakap Melayu, sisih, sapu, susun, sekos mulu, sorok. Itulah dia buat. Banyak sorok lah lebihnya. Janji audit okey je lah. Dia balik, sekos balik. Ada yang buat apa, JIT, Just in Time Arrival. Ada yang buat boro ni Blue Ocean, Red Ocean, Laut Biru, Laut Merah, I love you, jangan marah. Apa ni, polis kawan dengan rela, kawan dengan penjara, kawan dengan askar. Semua kawan-kawan tak mau lawan. Boro dipanggil.
ada yang buat kaizen. Kita tak ada masalah. Buatlah apa saja kerana hikmah itu balik pada orang Islam juga. Tetapi kita lupa kepada satu sistem pengangkatan pengurusan yang ada pada baginda Nabi, dia panggil sistem staffing. Staff ini singkatan dari STAF, Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Sebab itu ada beberapa company saya dah jumpa, mereka ubah sedikit daripada sistem 5S, JIT, Boro apa semua ni kepada staff. Siddiq, Tabligh, Amanah, Fatonah. Iaitu kalau kita balik kepada sistem yang ada pada diri baginda, itu cantik pengurusan syarikat kita ataupun jabatan kita. Apa sebab? Dulu orang agak cynical. Bila sebut pengurusan, dia tak ada kaitan dengan agama. Kalau ustaz, ini paling tak pandai mentadbir. Kalau ustazah, lagi tak pandai langsung memerintah. Ini mentaliti zaman dulu. Hari ini orang dah mula mencari panduan agama dalam mentadbir. Dulu orang cipta macam-macam kaedah. Apa nama Ishikawa-nya buat fishbone diagram macam-macam. Tak nak dengar apa yang orang ustaz cakap, tak nak dengar. Sebab bagi mereka tak ada kaitan antara percakapan pengurusan dengan agama, tak ada kaitan. Namun kita tengok orang putih sendiri dah banyak cari agama untuk jadikan panduan dalam pengurusan profesional. Saya ambil contoh, tahun 1995 ada sebuah buku tulisan Laurie Beth Jones. Buku ini bertajuk Jesus CEO, Using Ancient Wisdom for Visionary Leadership. Buku ini bagus. Kalau dapat diadakan majlis bedah buku, cari orang yang rajin baca. Kita yang malas ni dengar je 1 jam. Itu nama bedah buku. Khas untuk orang yang malas membaca tapi nak tahu pasal itu. Ada dia buat kajian betul. Katanya kalau Jesus itu CEO, bagaimana cara dia mentadbir. Nah, orang putih tengok Jesus. Ada tahun 2000, ada seorang penulis namanya Rabbi David Barrett. Rabbi ini maknanya Al-Hafiz Al-Imam Al-Syekh Al-Alama, Al-Syekh Al-Rabbi. Dia tok lebay Yahudi, pakai kopiah kecil itu. Dia buat satu buku bertajuk Moses on Management. Tahun 2000, Moses on Management, 50 Leadership Lesson from the Greatest Manager of All Time. Dia mencari nilai-nilai yang ada pada Nabi Musa AS sebagai seorang pemimpin. Dan bagi kita orang Islam, kita tak ada masalah dengan Nabi Musa. Pusingan awal tadi kita cerita pasal Nabi Musa, kita tak ada masalah, kita boleh ikut. Begitu juga yang ketiga, tahun 2001 ada 2 orang penulis, Franz Metcalf dan B.J. Gallagher Hadley. Dia buat satu buku bertajuk What Would Buddha Do at Work? Apa agaknya Buddha, Gautama Buddha, kalau dia hidup, apa dia akan buat kalau dia seorang yang bekerja? 101 Answers to Workplace Dilemma. Cerita tentang kehebatan Gautama Buddha. Ada lagi tulisan tahun 2001, tulisan Charles Mans dan beberapa orang kawan dia, The Wisdom of Solomon at Work, kebijaksanaan Nabi Sulaiman di dalam bekerja, Ancient Virtues for Living and Living Today. Buku ni saya cadangkan, siapa-siapa penganjur boleh buat, bagus, sebab dia mencari nilai-nilai yang ada pada Nabi Sulaiman AS. Dan kita tak nafikan, kita orang Islam pun kita hormat pada Nabi Sulaiman. Tapi kalau baca buku tu ada logiknya. Penulis Charles Mans dia katakan Nabi Sulaiman ni Nabi yang paling sempurna. Okey, itu pendapat dia lah. Bagi kita, Nabi kita lah. Pengarang jantung kita, intan payung kita, Nabi kita lah. Itu bagi dia Nabi Sulaiman. Kata dia Nabi Sulaiman ini adalah manusia yang paling sempurna. Sebab dia memiliki title yang orang lain tak ada. Apa sebab? Nabi Sulaiman pertama dia raja. Yang kedua dia Nabi. Yang ketiga dia kaya. Yang keempat, isterinya popular. 4 ini tak ada orang boleh dapat serentak. Ustaz Wan Akashah, isterinya terkenal tapi dia bukan Nabi. Dia bukan raja, jauh sekali. Ada orang raja, isterinya tak terkenal. Ada orang raja, dia bukan Nabi. Ada Nabi tapi dia tak kaya. Baginda Nabi kita pun seorang Nabi tak kaya. Nabi Sulaiman memiliki segala-galanya. Tetapi Nabi Sulaiman walaupun dia memiliki segala-galanya, dia boleh perintahkan angin, jin ikut cakap dia memiliki kuasa absolut.
tapi dia pemimpin paling down to earth, paling humble. Dia boleh dengar cakap semut. Kan cerita terkenal, dia dan konvoi dia, wih, tong, ke tepi bagi laluan tu, wih, tong. Tiba-tiba Nabi Sulaiman boleh arahkan kepada polis ADC apa semua tu, berhentikan perjalanan. Berhenti semua polis-polis tu, terkejut semua. Kenapa tuanku? Ada semut mau lalu. Mana dia tahu? Rupanya dia dengar semut bercakap. Semut tu nak melintas. Semut tu semut betina. Dia baru nak melintas, dia dengar teng tong. Ada kata ni mati kita kalau jalan. Dia pun beritahu, okey semua berhenti. Kenapa Maisuri? Tak boleh ni, Nabi Sulaiman nak lalu, kan dia lenyeknya kita. Jadi Nabi Sulaiman boleh dengar cakap semut. Bayangkanlah. Padahal dari segi konvoi, top order tak boleh berhenti. Tak boleh berhenti. Tapi Nabi Sulaiman boleh dengar cakap orang paling bawah. Tuan-tuan, kita driver grade R3 boleh bagi pendapat kepada bos Jusafi? Belum tentu. Bagi salam pun tak jawab kadang-kadang. Waalaikumsalam. Baru Jusafi kalau terus 3 ke terajang je orang cakap. Manusia. Tapi Nabi Sulaiman dia memiliki segala. Akan jadi maulid Nabi Sulaiman pula kita. Saya hanya bawa sedikit untuk nak tarik minat tuan-tuan pada buku ini. Maulid Nabi Sulaiman mana boleh, kita maulid Nabi Muhammad lah. Panjang pula cerita Nabi Sulaiman ni kan. Tahun 2001 ada satu buku tulisan Larry S. Julian. Buku ni bertajuk God is my CEO. Lagi gila. God is my CEO. Dia nak mencari nilai ketuhanan dalam pekerjaan. Following God's principle in a bottom line world, katanya. Kita bagi orang itu orang Islam tak ada masalah. Sebab kita Tuhan kita tak duduk dalam masjid. Bagi setengah agama, Tuhan dia duduk di tempat tertentu saja. Di luar tak ada Tuhan. Kita memang kita membawa Tuhan ke mana-mana. Dalam Dewan Persada bawa Tuhan. Dalam kereta ada Tuhan. Kita dengan Tuhan tiap-tiap masa. Bekerja pun ada Tuhan. Cuma bila rasuah je Tuhan tak ada. Masa tu je lah. Tapi yang lain Tuhan ada. Dan ada satu buku tahun 2005, The Leadership Wisdom of Jesus, tulisan Charles Smart. Banyak lagi kalau saya nak bawakan, tapi nak menggambarkan kalau ada orang kata, wah nak mencari nilai leadership, sikit-sikit Nabi, sikit-sikit Nabi. Ini bukan masalah sikit-sikit Nabi. Agama lain pun gunakan Nabi masing-masing untuk cari nilai. Maka adakah salah kita mencari nilai pada Nabi kita? Nabi paling sempurna. Sebab itu hanya 4 saja yang disebutkan oleh Ustaz Wan sebentar tadi. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi 4 ini yang telah mencatatkan kejayaan baginda Nabi. Apa contoh kejayaan? Kita tak merendahkan Nabi-Nabi yang lain. Tapi Nabi kita lebih legend daripada Nabi lain. Nabi kita lagi legend. Nabi kita buat kerja dakwah berapa tahun? 23 tahun. 23 tahun. Secara logiknya 23 tahun tak banyak kita boleh buat. Tetapi Nabi kita dalam tempoh 23 tahun, dia boleh sebarkan dakwah ke satu tempat yang dia sendiri tak perlu sampai. Nabi tak pernah sampai ke kampung layang-layang teri di Parit, Perak. Tak pernah sampai. Tapi dakwahnya berkembang 5 kali orang azan satu hari. Nabi tidak pernah sampai ke Kok Diang di Kedah. Tapi ajarannya sampai ke Kok Diang di Kedah. Nabi tak pernah sampai ke kampung darat Ulu Point di Hulu Terengganu. Kat Ulu Terengganu ada satu kampung namanya Kampung Darat Ulu Point. Punyalah jauh kampung Darat Ulu Point. Tapi tuan-tuan pergi tengok dia buat maulud, menangis kita tengok. Sampai dakwah sini. Ada satu kampung saya pernah pergi di Sarike, kampung Selalang, apa ke namanya, di Sarike. 2 kali naik kapal, 2 kali naik bot nak sampai. Sampai tengoklah buat maulid Rasul, buat. Kita jadi sebab Nabi tak pernah sampai, tapi ajarannya sampai 23 tahun. Mungkin ada kata, itu mukjizat. Memanglah boleh. Semua Nabi diberi mukjizat. Nabi Nuh AS ada mukjizat, tapi berapa tahun dia buat kerja? Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Berapa downline dia? Tak sampai 40. Downline maknanya ikut dia. Yang 40 tu bukan semua orang. Gajah, harimau, zirafah, zebra hak naik kapal sama dengan dia. Orang, anak dia tak dengar cakap dia. Isteri dia tak dengar cakap dia. Tapi kita tak merendahkan ulul azmi ke ulul azmian Nabi Nuh itu. Tapi nak ceritanya Nabi kita seorang yang pemimpin yang sangat bagus. Kenapa tak nak ambil contoh? Itu saja isu.
Sidik, amanah, tabligh, patonah. Kalau saya ulaskan satu-satu, esok baru habis sidik, amanah, tabligh, patonah. Ambil satu sajalah amanah. Nabi punya amanah luar biasa sampai namanya orang panggil Muhammad Al-Amin. Itu Al-Amin bukan Nabi cipta sendiri. Macam kita sekarang ada ustaz-ustaz namanya ada Al-Al juga, tapi dia reka sendiri. Bukannya orang kampung tu bagi, dia ciptakan. Nabi tak pernah istiadat. Wahai orang Arab, nama saya Muhammad, panggil saya Muhammad Al-Amin ya. Ini bisnes kat saya, tak pernah. Ini nama saya, tak pernah. Yang menggelarkan dia orang Arab sendiri. Hatta bila orang nak jatuhkan dia, nak tukar daripada Al-Amin kepada Al-Kazab, orang Arab sendiri yang menentang. Bukan Nabi. Sebab apa? Orang panggil dia Muhammad yang amanah kerana daripada kecil Nabi tak pernah bohong. Jadi kalau pegang ni satu saja, kita akan jadi orang baik. Dalam bekerja, jangan jadi orang bohong. Dalam jadi suami dan isteri, jangan jadi orang bohong. Jangan jadi orang bohong saja, jangan temberang. Di office, jangan bohong. Kalau bos telefon kat mana, cakap di mana. Nanti cakap on the way, punya bawah meja, tidur. Itu kan nipu nama itu. Dia bertanya mana on the way. Padahal bawah meja tidur. Ini bawah meja. Kan menipu. Jangan menipu. Cakap jujur saja. Lepas tu mulakan perkara yang paling kita kena hapuskan dari office kita sekarang, kalimat OTW tu, buangkanlah. On the way ni tak nak lagi dah. Sebab orang amanah dia mesti tulus, mulus, kudus, transparent. Kau ada kat mana? Saya ada kat pintu, tinggal dalam 60 langkah lagi nak masuk dalam. Bagus, jujur bekerja aku ni. Jangan sebut on the way, on the way. On the way ni, dari bilik air ke katil kita, on the way. Dari bilik tidur kita ke pintu depan rumah kita, on the way. Dari pintu depan ke pagar rumah, on the way. Apa yang on the way? Saya pernah jumpa satu orang, dia bos dia telefon, dia cakap on the way. Dia nak, memang dia on the way, nak pergi meeting buat file. Telefon saya ajak minum. Minumlah dekat kedai warung, dekat office. Minum. Tanya, gimana tuan? Suara, dia tengah tunggu, ni file semua aku pegang. Habis dia tunggu macam mana? Tak apa, biasa, dia tunggu sekejap. Dia order, dia tarik, semua kat ngomong. Tiba, DO telefon. Ya Datuk, saya on the way Datuk. On the way tengah makan. Memang dia on the way, tak telus. Jadi jadilah orang yang telus. Amanah. Amanah. Perempuan, ibu-ibu kena jadi orang telus. Ini tidak, kadang tanya banyak rahsia. Puan umur berapa? Rahsia. La ilaha illallah, tak telus. Tak transparent. Tuan-tuan pun sama juga. Abang umur berapa? Tolak public holiday, tinggal 25. Ini apa? Ini semua tak telus. Jadi mulakan yang pertama, jom jadi orang yang transparent, telus, jangan bohong. Yang lain tu akan disyarahkan pusingan yang seterusnya. Wallahualam. Terima kasih sahabat Nisha. Itu di antara sifat-sifat yang boleh kita amalkan dalam kehidupan kita. Benda tu simple, tapi macam tadi lah, kalau kita buat, kita akan menjadi orang yang terbaik. Itu baru Ustaz Badlisha sentuh tentang amanah saja. Benar, patonah, bijaksana, menyampai itu belum lagi. Maknanya sifat yang ada pada Nabi itu, walaupun kita ambil satu pun dah cukup untuk balik kita amalkan menjadi orang yang terbaik, menjadi suami-suami yang terbaik, menjadi anak-anak yang terbaik, menjadi ayah-ayah yang terbaik. Sebab apa? Sebab kalau boleh dalam sisa-sisa hidup kita di atas muka bumi ini, kita cuba buat yang terbaik. Kerana kadang dalam kerja kita nak menjadi terbaik, tapi dalam hidup kita nak menjadi yang terbaik juga. Suami-suami yang terbaik, isteri-isteri yang terbaik, ya kan? Karena itu dalam tadi Ustaz cerita Ustaz Badlisha tentang dalam Facebook Ustazah saja hampir 40,000 soalan yang tidak dijawab dalam inbox. Tak dijawab sebab banyak soalan-soalan yang kebanyakan bab keluarga, bab anak-anak, bab suami, bab isteri tak terlayan. Facebook saja hanya boleh post saja. Benda pentingnya post saja. Dan petang ni pun Haiti kita kat sini di Persada pun saja dah post dalam sadanya Facebook ya. Dan nanti kita maklumkan berapa yang melihat post ini selepas ini ya. Dan balik pada Ustazah.